Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah dalam subjek Jawi tahun 3. Baiklah anak murid semua, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, Ustazah ulang sekali lagi, kita akan belajar tentang 3 suku kata. 3 suku kata atau lebih. Okay, kamu tengok gambar yang Ustazah bagi kat bawah tu. Ada 4 gambar. Dan kamu perhatikan di setiap gambar itu ada tulisan yang berwarna merah. Okey, kita fokuskan pada tulisan yang berwarna merah. Yang pertama, yang ini. Yang kedua, yang ini. Yang ketiga, perkataan ini. Yang keempat adalah perkataan ini. Okey, tengok perkataan pertama. Yang pertama, ba, ha, alif, sin. Kalau kita eja dalam ejaan Rumi, dia akan jadi bahasa. Okey. Semua perkataan yang susah bulat ni, itu adalah perkataan bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Halia. H-A-H-L-I-L-A. Halia. Yang ketiga, dahulu. D-A-S-U-H-L-U. Dahulu. Dan yang keempat adalah pahala. P-A-H-A-L-A. Pahala. Okey, yang pertama ni adalah bahasa, yang kedua halia, yang ketiga dahulu, yang keempat adalah pahala. Okey, kamu tengok perkataan bahasa Melayu yang Ustazah buat kat bawah ni. Okey, kita gariskan dulu sama-sama ikut padanan suku kata. Okay, kejap. Okey, ni suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Suku kata pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Suku kata pertama, kedua dan ketiga. Okey, dekat semua perkataan yang Ustazah bagi ni, ini adalah perkataan yang mengandungi 3 suku kata. Kejap lagi kita tengok perkataan yang mengandungi lebih daripada 3 suku kata. Contohnya macam 4 suku kata. Okey, kalau kamu perasan dekat perkataan-perkataan yang Ustazah bagi ni, kamu perhatikan dekat suku kata yang pertama yang Ustazah petakkan ni. Suku kata yang pertama ni semuanya mengandungi pola vokal. Siapa tahu pola vokal apa? Pola vokal A. Pandai. Pola vokal A. Tak ada satu pun perkataan yang susah petakkan tu dia adalah pola vokal I ke, vokal E ke, pola vokal U ke, tak. Semuanya adalah pola vokal A. Kejap lagi kita tengok macam mana semua perkataan-perkataan. Kejap lagi Ustazah nak ajar macam mana kita nak eja perkataan-perkataan ini dalam ejaan Jawi. Okey, sebelum tu kita akan tengok. Okey, kita tengok dekat sini. Perkataan 3 suku kata atau lebih hendaklah digugurkan alif dengan syarat yang pertama. Suku kata pertama pola vokal A. Betul tak yang macam Ustazah buat kotak tadi? Semua perkataan yang kita belajar hari ini adalah suku kata pertamanya pola vokal A. Yang kedua, perkataan 3 suku kata itu adalah kata jati bahasa Melayu. Maksudnya, kesemua perkataan-perkataan yang kita belajar hari ini semuanya adalah perkataan yang memang asalnya daripada bahasa Melayu, bukan kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, so saya gariskan kata penting. Dia kata hendaklah digugurkan alif. Jadi kita tengok balik dekat perkataan yang tadi. Dekat perkataan yang Ustazah buat ni. Jadinya dekat suku kata pertama ni kita kena gugurkan alif. Jadi kalau kita nak gugurkan alif, kalau dalam ejaan Rumi kita kena buang huruf A. Buang huruf A yang pertama ni. Buang dulu. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana cara nak eja dia. Okey, kita tulis balik perkataan yang tadi. Perkataan yang pertama iaitu bahasa. Bahasa. Perkataan yang kedua adalah halia. Hilang pula kejap. Perkataan yang kedua adalah halia. Okey. Halia. Perkataan yang ketiga tadi adalah dahulu. Perkataan yang keempat tadi adalah pahala. Jadi, Ustazah kata apa tadi? Dekat suku kata yang pertama, kita kena buang huruf A. Jadi, buang huruf A. Buang huruf A, buang huruf A. Jadinya, bila kita nak eja dalam ejaan
Jawi bahasa. Okey. Suku kata yang pertama. Huruf A kita dah padam. Jadi kita tak perlu letak huruf alif. Jadi cara ejanya adalah ba, ha, alif, sin. Tukarkan sahaja. Suku kata yang kedua dan ketiga kamu hanya eja ikut padanan huruf seperti biasa. Okey, halia. Ha, lam, ya, alif. Halia. Dahulu. Dal, kena letak alif tak? Tak perlu letak huruf alif. Dal, ha, waw, lam, waw. Dahulu. Kalau pahala. Pa, kena letak alif ke? Tak perlu letak alif. Pa, ha, alif, lam, alif. Pahala. Okey, mesti kamu akan kata, Ustazah, kenapa dekat perkataan bahasa ni, A yang di hujung ni kita tak letak? Sebab apa kita tak letak? Kamu ingat lagi tak? Sebelum Ustazah ajar kamu tajuk ni, kita ada belajar suku kata yang banyak-banyak tu. Bata, pasa, ganya. Kan Ustazah kata kalau dekat akhir perkataan ada bunyi-bunyi tersebut, kita perlu buang huruf A. Jadi kat sini pun tak perlu ada huruf alif kalau yang hujung. Pahala ada huruf A sebabnya dia tak termasuk dalam yang kita belajar suku kata yang panjang-panjang yang ada 12 suku kata tu. Dia termasuk kat dalam bunyi da, ra, la, wa, nga. Kalau dalam da, ra, la, wa, nga tu, kita kena kekalkan huruf alif tu sebab dekat sini huruf alif ni ada. Boleh ke tidak? Okey, tak apa. Kamu tengok dulu kat sini. Okey, kita pergi dekat kotak yang seterusnya. Kita tengok lagi contoh yang ada. Okey, contoh yang seterusnya, kamu perhatikan dekat kotak yang Ustazah tunjuk ni. Kotak ni ada gambar tangan ni, kamu tengok. Suku kata pertama, ra. Suku kata yang kedua, su. Suku kata yang ketiga, perkataan ni adalah rasuah. Jadi, bila kita eja dalam Jawi, Ustazah kata apa tadi? Suku kata yang pertama ni, bila dia pola vokal A, kita kena buang huruf A. Jadi, kita padam huruf A yang ada dekat sini. Tak payah letak, abaikan sahaja. Jadi, bila kita tukar dalam ejaan Jawi yang dekat sini, kamu tengok. Selepas huruf ra, ada huruf alif ke? Tak ada huruf alif. Suku kata kedua dan suku kata ketiga, kamu eja seperti biasa. Tapi, kamu kena ambil kira suku kata yang kita dah belajar sebelum ini. Kalau dia adalah suku kata ka, ga, maka kena buang huruf alif. Dan juga kalau suku kata tu yang ada 12 yang kita belajar banyak-banyak tu. Tu pun kena buang dekat akhirnya huruf alif. Boleh ke tidak? Okey, tak apa. Jangan risau. Nanti Ustazah akan minta kamu buat latihan. Latihan ni yang senang-senang je. Ustazah tak akan bagi yang susah-susah. Okey, tengok perkataan kat bawah ni. Contoh-contoh lain. Dahulu. Haluan. Gaharu. Haloba. Halilintar. Dahaga. Habuan. Majikan. Okey, dekat perkataan-perkataan yang Ustazah bulat ni, dekat dalam ni ada mengandungi 3 suku kata. Okey, dahulu pun 3 suku kata, haluan pun 3 suku kata, gaharu pun 3 suku kata, haloba pun 3 suku kata. Tengok dekat sini. Okey, tengok halilintar. Okey, bila dia lebih daripada 3 suku kata, okey, kamu jangan risau. Kamu tulis balik perkataan bahasa Rumi dia. Halilintar. Okey, lepas tu cara nak senang, kamu gariskan. Gariskan dia ikut suku kata. Suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga, suku kata keempat. Ustazah kata tadi apa? Kena buang huruf A yang ada dekat suku kata pertama. Okay, semua contoh-contoh Ustazah bagi ni, semuanya suku kata pertamanya adalah pola vokal A. Ustazah tak bagi pola vokal I ke, pola vokal U ke, pola vokal E ke. Semua Ustazah tak bagi. Semua Ustazah bagi pola vokal A. Ustazah tak nak kamu pening. Jadi, bila dekat suku kata pertama tu adalah pola vokal A, maka kita buang huruf A. Suku kata yang lain tu, kita tukarkan ikut padanan huruf seperti biasa yang macam kita belajar sebelum ini. Okey, jadi kita eja halilintar. Ha, lepas tu lam ya. Okey. Lepas tu lam ya nun. Sekejap. Padam. Okey. Nun ta ra. Halilintar. Eja macam biasa sahaja. Dia jadi macam ni. Jangan risau. Yang paling penting, suku kata pertama, jika dia pola vokal A, kena buang. Kalau kamu tak buang,
Contoh, katakan kamu eja dekat sini, tiba-tiba kamu letak huruf alif. Salah. Dia tak boleh ada huruf alif. Dia mesti kena buang huruf alif sebab itu syarat dia. Boleh ke? Okey, jangan risau. Tengok dulu. Kita cuba lagi perkataan-perkataan lain. Okey, perkataan apa lagi yang kamu nak cuba? Contohnya, Ustazah bagi perkataan. Perkataan apa yang kamu nak cuba? Okey, harimau. Okey, tulis dulu. Harimau. Okey, lepas tu gariskan ikut suku kata. Suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Jadi, suku kata pertama. Kamu kena fokus suku kata pertama. Buang huruf A. Jadi, eja harimau. Ha, ro, ya, mim, alif, waw. Harimau. Ini betul. Kalau kamu tak buang huruf A, kamu eja macam ni. Harimau. Betul ke tidak? Ni salah. Sebab dekat suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Dekat suku kata pertama tak boleh ada huruf alif. Kalau kamu buat huruf alif, salah. Okey, Ustazah nak ingatkan. Kalau perkataan tu dalam bahasa Melayu ada 3 suku kata, maka dalam ejaan Jawi pun dia mesti ada 3 suku kata juga. Tak boleh bahasa Melayu ada 3 suku kata. Dalam tulisan Jawi kamu buat 4 suku kata. Mana boleh, dia mesti sama. 3 suku kata, 3 suku kata juga. Okey, boleh ke tidak? Okey, tak apa. Kalau dah faham, kamu buat latihan. Jawikan perkataan di bawah. Ustazah ada bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perkataan dalam ejaan Rumi. Ustazah nak kamu eja dalam ejaan Jawi. Buat dalam buku tulis Jawi kamu. Buat kemas-kemas. Okey. Ustazah bagi tips dekat sini. Cara nak buat. Apa Ustazah kata yang pertama? Gariskan suku kata. 1, 2, 3. Gariskan dulu. Lepas tu suku kata yang pertama, buang huruf A. Buang huruf A. Lepas tu kamu tengok suku kata kedua, buat macam biasa. Suku kata yang ketiga pun buat macam biasa. Tapi, kena perhatikan dekat suku kata yang ketiga. Kalau suku kata ketiga tu macam ni, macam ni adalah da. Bunyi da. Jadi kalau bunyi da, yang kan kita belajar sebelum ni, da, ra, la, wa, nga tu, kita kena kekalkan huruf alif. Jadi dekat hujung dia ada huruf alif. Okay, kita tengok contoh dahaga. Garis dulu. Dahaga. Okey, suku kata pertama kena buang huruf A. Buang huruf A. Suku kata kedua tak payah usik apa-apa. Buat saja macam biasa. Suku kata ketiga kena perhatikan. Kalau dia ada bunyi yang kita belajar sebelum ni, okey, macam ni. Bunyi ga. Jadi susah kata apa sebelum ni? Kalau hukum ka, ga, maka kena buang huruf A dekat hujung. Sama juga. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini bagi perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, Ustazah harap kamu dapat sedikit daripada video yang saya tunjukkan ni. Kalau kamu tak faham lagi, tak apa. Boleh ulang balik semula video ni. Ataupun kalau kamu tak faham juga, boleh tanya Ustazah. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.